Dan mereka duduk di Rafah tu, alhamdulillah, kalau dalam bahasa isteri saya tu, seolah-olah Allah angkat mereka daripada Khan Yunis dengan tangannya dan diletakkan di Rafah. Sebab dalam perjalanan tu ada orang tumpangkan dengan kereta, dia tak nak ambil bayaran. Lepas tu disampai kat sekolah, nak duduk dalam khemah, tiba-tiba pengetua yang jaga kem pelarian tersebut, dia kata tak boleh duduk kat khemah sebab kalian tak ada orang lelaki dewasa. Jom tumpang duduk kat rumahku. Dan mereka tumpang duduk kat rumah orang tu pula, diberikan semua kelengkapan yang mereka perlukan. Makanannya dibawa, tilamnya, selimutnya, jaket untuk musim sejuk dan sebagainya, semuanya diberikan kepada mereka sampai ke pintu depan rumah. Dan mungkin itu adalah berkat doa Palestin yang mendoakan kita sebab kita buat kerja-kerja membantu mereka ini, ataupun doa kawan-kawan yang baik yang berada di bumi Malaysia inilah. Bismillah, bersama kita dengan hari ini Tuan Nadir An-Nuri, CEO Cinta Gaza Malaysia. Saya ingat ini kali pertama kami bersama dalam siri podcast, dan ini kali kedua Tuan Nadir dipodcastkan sepanjang Tuan Nadir duduk dekat Malaysia hampir setahun ni. Kenapa baru 2 kali? Sebab Tuan Nadir banyak masanya di luar. Itu hakikat yang kita kena terima. Dan bila ada kelapangan ni, kita panggil Tuan Nadir untuk kita reflect semula mungkin perjalanan peribadi, perjalanan organisasi setahun selepas Tufan Al-Aqsa yang kita sambut, bukan kita sambut lah, yang kita kenang pada 7 hari Oktober 2024 yang baru ini berlaku. Ketika podcast ini dirakam, kita sudah mengharungi 3 hari selepas setahun Tufan Al-Aqsa. So Tuan Nadir, kita direct kepada soalan. Setahun Tufan Al-Aqsa, waktu serangan Hamas 7 Oktober 2023, Tuan Nadir berada di mana time tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syahmi dan juga sahabat-sahabat yang mendengar podcast pada hari ini. Sebenarnya saya mempunyai cita-cita untuk menjadi DJ podcast. Justru pada hari ini mungkin Tuan akan menampakkan sisi lain, sisi yang lebih ramah, sisi yang lebih mesra, sisi yang cuba untuk memikat dan memukau kalian untuk mendengar podcast kita bersama-sama, insya-Allah. Tetapi walau bagaimanapun, tajuk perbincangan kita adalah tajuk yang agak serius, tajuk yang agak menyedihkan, dan kita akan cuba menyesuaikan tona kita berdasarkan kepada perbincangan. 7 Oktober 2023 adalah satu tarikh yang sangat-sangat besar untuk orang Palestin dan juga mereka yang memperjuangkan bumi Palestin. Dan alhamdulillah, sejarah mencatatkan bahawa di saat 7 Oktober itu berlaku, kita juga berada di medan. Kita berada di lapangan, dan walaupun berada di bumi Malaysia ketika itu, kita sedang melaksanakan kerja-kerja untuk Palestin. Iaitu ketika itu kita sedang melaksanakan bersama-sama dengan sahabat-sahabat daripada My Aqsa Defenders, daripada CJM sendiri, dan sahabat-sahabat daripada NGO lain, satu bengkel advokasi untuk meningkatkan kemampuan dan keupayaan advokasi NGO di Malaysia lah. Dan ketika itu kita berada di Ummah Hall di Wisma Mapim di Bandar Bukit Mahkota. Dan kita ingat sebagaimana ataupun seolah-olah dia baru berlaku semalam apa yang berlaku saat itu. Saya ingat ketika itu sekitar jam 12.30 tengah hari, jam 6.30 pagi di waktu Gaza, dapat berita berkenaan dengan beberapa insiden yang tidak pernah berlaku di bumi Gaza sebelum daripada itu. Contohnya ketika itu kita mendapat perkhabaran pintu pagar sempadan Rafah ataupun sempadan di antara Israel dan juga bumi Gaza itu diletupkan. Kita mendengar khabar bahawa adanya pejuang-pejuang mujahidin yang sedang terbang masuk ke dalam bumi Gaza, bumi Israel. Ada juga kita mendengar khabar berkenaan dengan terowong-terowong yang berjaya dilaksanakan oleh mujahidin tembus masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan masa itu memang tak ada orang tahu apa yang berlaku. Bukan sahaja kita yang berada di Malaysia yang jauh ini, tetapi bila kita bercerita dengan kawan-kawan kita yang berada di Palestin, mereka pun menyebutkan bahawa apa yang berlaku seolah-olah mimpi. Mereka dengar tentang benda-benda ini, dengar tentang roket yang begitu banyak dilancarkan daripada semenanjung Gaza. Mereka membuka televisyen dan melihat pemuda-pemuda mujahidin sedang berjalan di jalan raya, dan dikenal pasti bahawa mereka berjalan tu di dalam kawasan tanah haram Israel. Dan the first thought yang datang ke minda mereka ialah Palestin telah dibebaskan. Kemudian barulah keluarnya Komander Brigade Zuddin Al-Qassam, Komander Am Abu Khalid Al-Daif, Muhammad Al-Daif, yang menyebutkan bahawa kita sedang melancarkan Tufan Al-Aqsa. Dan ketika itulah masyarakat yang berada di Palestin khususnya mula menyedari bahawa ini adalah permulaan sesuatu yang sangat besar, permulaan kepada sebuah pengakhiran yang insya-Allah adalah pengakhiran kepada Israel itu sendiri. Baik. Saya ingat peristiwa tu sebab saya pun berada di situ bersama dengan Tuan Nadir.
slide skrin yang asalnya memaparkan slide terus paparkan berita daripada Gaza pada ketika itu. So tuan, reaksi pertama tuan pada ketika itu bila dapat berita, tadi tuan ceritakan mungkin apa situasi yang berlaku pada ketika itu. So reaksi pertama tuan, benda apa yang terfikir pertama sekali bila perkara tersebut berlaku? Saya rasa sebagai orang yang menyokong Palestin dan orang yang dekat dengan Palestin dan berada di bumi Palestin, apa yang berlaku ketika itu memang mengejutkan sebab benda tu tak pernah berlaku sebelum daripada ni, dan benda tu adalah benda yang ialah kita melihat serangan-serangan dan peperangan yang berlaku sebelumnya tak pernah berlaku dalam bentuk itu. Jadi memang kita terkejut pertama sekali. Tetapi yang keduanya, perasaan yang datang ialah perasaan macam kerugian. Saya sebut kepada diri saya masa tu, aku ni tunggu daripada awal tahun sampailah kepada bulan 9 ni supaya berlaku perang dan aku tak keluar supaya nak tunggu perang berlaku, dan kita tahu kita boleh bagi manfaat yang banyak bila kita berada dalam Gaza. Kita boleh sebarkan maklumat, boleh cerita kesakitan yang orang semua lalui dan sebagainya. Sampai bulan 9 tu akhirnya dapat kebenaran keluar, masa tu pula terjadinya Taufan Al-Aqsa. Jadi kita rasa rugi sebab kita tak dapat melalui pengalaman tersebut, tak dapat memberikan khidmat terus kepada masyarakat dan rakyat yang berada dekat dalam. Tetapi mungkin selepas kita duduk lama dekat Malaysia tu, baru kita nampak mungkin ada manfaat lebih besar yang kita boleh buat dekat luar daripada Gaza. Dan mungkin kalau saya pun berada dekat dalam, saya tak boleh nak berdepan dengan tekanan yang dihadapi oleh rakyat pada hari inilah. Tuan, bila saya tanyakan berkenaan dengan reaksi, tuan sebut berkenaan dengan rasa rugi sebab tak berada di dalam. Kemudian reaksi sebagai ialah kita sebagai orang yang mendukung perjuangan dan sebagainya, tapi tuan tak sebut berkenaan dengan keluarga. So time tu ada tuan terfikir tak tentang keluarga di sana? Sebab kita buat retreat bulan 9, kemudian bulan 10 pada ketika itu, sahabat-sahabat kita yang datang sekali dengan tuan ketika itu menunaikan umrah, Naim, Syadi dengan Alak. Tapi tuan meninggalkan keluarga di Gaza pada ketika itu. Masa awal tu kita tak tahu lagi sejauh mana peperangan tu akan jadi besar dan seteruk mana dia akan berlaku. Jadi masa tu memang kita kata ni macam serangan yang biasa saja, bukannya benda baru yang kita tak pernah depani. Dan kita pun menyerahkan masa tu keluarga tu kepada Allah lah, nasib mereka, apa yang mereka lakukan. Cumanya kita sebut tu keyakinan kita bahawa mereka boleh menguruskan diri mereka tu ada, lagi-lagi dengan keadaan mereka yang mempunyai keterikatan yang baik dengan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi kita tak bimbang sangat tentang mereka sebagai keluarga lah masa permulaan tu. Cumanya bila berlanjutan serangan tersebut, dan kita mula dapat khabar tentang ahli keluarga kita yang berada kat satu rumah kena bom, pergi rumah lain kena bom juga dan sebagainya, barulah kita mula memikirkan tentang keadaan dan keselamatan mereka. Tetapi masa tu pun belum lagi kita buat apa-apa keputusan khususnya untuk membawa mereka keluar daripada bumi Gaza lah. Faham. So topik berkaitan dengan keluarga ni saya sentuh sikit saja di awal ni. Kita akan terus melihat kepada CGM sepanjang Tufanul Aqsa berlaku. So kita tahu bila perang berlaku, seawal hari kedua sahaja pun tuan dah mula menerima undangan, menerima jemputan untuk menyampaikan situasi di Gaza dan seumpamanya. Kemudian kita push fast forward setahun. Bagaimana tuan pula dah tuan reflect setahun CGM dan Tufanul Aqsa secara dasarnya? Saya rasa kita boleh menilai keberadaan saya di dalam Gaza dan di luar Gaza tu mana yang impact dia lebih besar. Dan kita melihat kepada kekangan-kekangan yang sebenarnya ada di dalam bumi Gaza pada waktu berlakunya peperangan. Banyak masa tidak ada internet. Kalau nak buat live tu memang sangat-sangat susah, dan berisiko orang yang menyampaikan berita ataupun menyampaikan sumbangan tu disasarkan oleh Zionis Israel. Maka mungkin Allah takdirkan masa tu memang peraturannya ataupun aturannya sudah cantik untuk saya berada di luar daripada bumi Gaza. Dan ketika itu saya rasa saya dapat memanfaatkan keberadaan saya di luar daripada bumi Gaza lah, khususnya berada di bumi Malaysia ketika itu, sebab kita dah establish alhamdulillah bahawa kita adalah trusted source. Kita duduk dalam Gaza dah 10 tahun, kita dah ada hubungan dengan NGO-NGO, dengan syarikat-syarikat perniagaan yang ada dekat dalam bumi Gaza tu. Jadi bila kita berada di luar, kita boleh memanfaatkan connection tersebut untuk memastikan kerja kita boleh berjalan secara berterusan, dan pada masa yang sama boleh mengembangkan projek-projek ataupun visi jangka masa panjang untuk CGM dan perjuangan Palestin di luar daripada bumi Palestin lah. Saya rasa tahun ni antara tahun yang paling produktif
untuk saya dan untuk CGM. Banyak kita dapat undangan untuk membuat hubungan, banyak kita berjumpa dengan orang, dan kerja-kerja kita alhamdulillah mula diiktiraf oleh pihak kerajaan, Sultan dan Raja pun dia ada maklumat tentang kita dan berhasrat untuk berjumpa dengan kita dan sebagainya. Dan walaupun bukan itu yang kita cari, tetapi kita faham dalam keadaan sekarang ni NGO Islam ataupun badan-badan Islam berdepan dengan begitu ramai musuh. Musuh yang cuba menjatuhkan kita dengan 1001 cara. Sama ada mereka mencari kesalahan kita, mencari kesilapan kita, ataupun tanpa kita buat apa-apa kesalahan pun mereka boleh menjatuhkan kita. Dan dalam keadaan inilah kita perlukan support orang-orang yang sama-sama berkepentingan macam kita, berkepentingan untuk perjuangan Islam dan perjuangan pembebasan Al-Aqsa di peringkat kerajaan, di peringkat raja, dan pastinya adalah juga di peringkat rakyat dan juga masyarakat yang menyokong kita. Jadi saya rasa dengan bantuan tim Cinta Gaza Malaysia dalam tempoh 1 tahun ni banyak benda yang sangat yang kita dapat capai. Selain daripada kita membantu Palestin dengan jumlah sumbangan yang kita dapat kumpulkan setakat ini hampir 1 juta ringgit, 100 juta ringgit, projek-projek berimpak besar yang kita lakukan di sana, projek-projek yang kita cadangkan untuk buat di sana selepas tamatnya peperangan yang tidak pernah dibuat oleh Malaysia dan negara-negara lain di dalam bumi Gaza. Dan pada masa yang sama kita juga dapat meluaskan rangkaian kerjasama kita di negara-negara luar daripada Palestin lah. Saya rasa mungkin sebahagian kita punya pendengar pun maklum bahawa kita dah mula mengembangkan sayap kita ke Tajikistan, kita ada projek di Sri Lanka, kita akan mula bergerak di Filipina, di Pacific Islands dan negara-negara yang lain selain kita mengembangkan alternatif sumbangan kita melalui e-business dan investment. Alang-alang Tuan menyebutkan berkenaan dengan kerjasama kita dengan NGO luar dan seumpamanya. Saya kira tahun ini adalah tahun ke-11 CGM beroperasi, ditubuhkan dan seumpamanya. Mungkin evolusi kerjasama dengan NGO ini semakin lama semakin besar, dan tahun ini saya kira antara kerjasama kita dengan Al-Khair umpamanya di Gaza adalah satu antara pencapaian yang cukup besar lah bagi kita di Cinta Gaza Malaysia. So bagaimana Tuan kenapa balik Tuhan ya? Bagaimana Tuan melihat perkembangan dinamisme ataupun pergerakan kerjasama Cinta Gaza Malaysia daripada awal penubuhan sehingga menuju ke arah tahun ke-11 ini, dan bagaimana dia membagi impak di dalam projek-projek yang diimplementasikan di Gaza terutamanya? Sebenarnya bila kita tengok Cinta Gaza Malaysia ni perjalanannya menarik. Sebab saya berani dan boleh sebutkan di hadapan kalian bahawa Cinta Gaza Malaysia kita tidak masuk ke medan untuk menjadi juara. Sejak daripada awal kita berada di Gaza pada tahun 2013, kita berjumpa dengan NGO Malaysia yang sudah sedia ada di sana, yang telah lama menyampaikan sumbangan di sana, dan kita menyampaikan juga saluran-saluran daripada rakyat Malaysia awal 2013 tersebut. Dan kita selalu menyebutkan bahawa Cinta Gaza Malaysia ini adalah jambatan. Kita rela diri kita ditunggang dan dipijak asalkan amanah tersebut dan tanggungjawab tersebut boleh sampai kepada mereka yang memerlukan. Dan selepas itu kita melalui satu fasa perkembangan yang baik di mana kita cuba untuk menumpukan kepada projek-projek yang bersifat jangka masa panjang yang boleh kekal dan dibangunkan oleh penduduk-penduduk secara lokal lah. Sebab kita pun tengok pengalaman NGO yang lain di mana-mana negara, bila dia tidak digerakkan oleh orang tempatan maka dia tidak boleh kekal dalam jangka masa panjang. Kita menubuhkan tahun 2020, 2019, 2020, 2021 tiga sayap yang besar kepada Cinta Gaza Malaysia, yang saya rasa tidak ada mana-mana negara yang beroperasi di Gaza dia mempunyai ketiga-tiga sayap tersebut. Ada yang fokus kepada kemanusiaan saja, ada yang fokus kepada advokasi saja. Tetapi alhamdulillah kita memulakan dengan kemanusiaan, dengan projek-projek yang bersifat one off ataupun projek bantuan segera yang diperlukan oleh penduduk, dan juga projek-projek emergensi kecemasan. Kemudian kita mengembangkan kerja-kerja kita dengan kita mewujudkan pusat budaya Malaysia yang pertama yang ada di bumi Palestin, yang memberikan pemahaman kepada penduduk Gaza tentang keberadaan kita sebagai sebuah negara di Malaysia, negara yang
mempunyai penduduk Islamnya yang ramai, mempunyai pencinta-pencinta Palestin walaupun daripada kalangan orang bukan Islam, semangat-semangat yang disampaikan daripada ratusan NGO yang ada di bumi Malaysia dan sebagainya. Kita memperkenalkan dia sebagai alternatif kepada negara-negara Islam lain yang mungkin sebelum ini dikenali memberikan laluan dan ruang kepada orang-orang Palestin untuk duduk di sana seperti Turki dan juga Qatar. Dan alhamdulillah Malaysia mula dikenali. Dan antara yang saya selalu sebutkan ialah bila mana orang mula-mula dia nampak kita masuk ke Gaza dengan membawa bendera Malaysia, dia tak kenal bendera Malaysia dan dia kata itu adalah bendera US. Tetapi lama kelamaan dia akan nampak bendera Malaysia yang datang. Kalau dulu orang kenal saya sebagai Jackie Chan sebab dia tak boleh nak beza muka ni muka mana. Tapi lama kelamaan alhamdulillah, ni Malaysia, Indonesia pun dia dah boleh bezakan ketika itu. Jadi alhamdulillah negara-negara ini yang serumpun dengan kita ini berjaya untuk membawa syiar kita dan nama negara kita di bumi tersebut. Kemudian kita menubuhkan pula apa yang kita sebut sebagai pusat advokasi kita, Palestinian Malaysian Strategic Initiative Centre, yang memberi ruang kepada academician khususnya menerbitkan jurnal-jurnal, penulisan mereka, artikel mereka, buku-buku mereka dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebab kita selalu sebut bahawa mereka yang boleh berbahasa Melayu ni ialah untapped resources. Sebab kita ada sekitar 300 juta orang yang boleh berbahasa Melayu di rantau ini, sama dengan jumlah penduduk negara-negara Arab. 21 negara Arab juga ada sekitar 300 juta orang. Jadi orang Melayu sebenarnya setara dengan orang Arab dari segi kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu untuk Palestin. Dan ketika ini alhamdulillah di dalam waktu perang ni yang sedang berlaku ni, kita telah meriliskan, dia panggil apa? Menerbitkan melancarkan jurnal kita yang ketiga. Jurnal yang ditulis di tengah waktu peperangan, dilibatkan beberapa buah negara penulis-penulisnya, dan alhamdulillah jurnal kita yang bernama Al-Mubadarah ini ada laman webnya, kalian boleh rujuk, kalian boleh jadikan sebagai sumber dan juga kalian boleh sumbangkan artikel-artikel kalian untuk ditulis di dalam jurnal ini. Satu-satunya NGO yang ada di bumi Palestin saya rasa yang mempunyai jurnal sendirilah, dan saya rasa itu pun satu cabang yang sepatutnya diteroka oleh NGO-NGO, boleh menerbitkan hasil output penulisan yang berkualiti untuk dimanfaatkan oleh ummah. Dan yang mutakhir yang kita wujudkan juga ialah apa yang kita kenali sebagai Malaysian Business Incubator, juga satu venture yang saya rasa sangat-sangat menarik sebab ia membuktikan kejayaan. Sekarang ni kita dah buat dalam 4 ataupun 5 siri. Kita pernah buat dengan Kementerian Belia dan Sukan, kita pernah buat dengan Kementerian Wanita, kita pernah buat dengan Kementerian Buruh, dan kita memberikan peluang pekerjaan kepada pemuda-pemuda ini, orang-orang Gaza yang majoriti mereka suka untuk memberi ataupun mencari peluang pekerjaan, bekerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak suka asyik menerima bantuan daripada NGO-NGO, tetapi mereka suka kalau mereka boleh bekerja sendiri, menumpahkan titik peluh sendiri dan memberikan khidmat kepada keluarga mereka dengan usaha mereka sendiri. Jadi masa tu kita buat konsepnya seperti Shark Tank ataupun Dragon's Den yang ada di UK. Kita buat interview, kita buka ruang, biasanya ribuan orang yang akan datang untuk tapisan awal. Kemudian kita akan buat tapisan kedua, ketiga, akhirnya sekitar 50 orang. Kita akan buat interview dan kita akan putuskan di dalam siaran langsung yang kita buat di TV Palestin itu berkenaan dengan jumlah modal yang kita boleh salurkan kepada dia lah. Jadi alhamdulillah kita mempunyai background yang agak baik dalam bidang tersebut. Kita tahu projek apa yang boleh berjaya, projek apa yang boleh mendatangkan keuntungan paling besar. Dan saya rasa mungkin antara projek yang kita boleh banggakan ialah projek membuat kraft tangan dan hadiah yang sangat digemari oleh orang-orang Palestin. Dan ketika itu 1 bulan mereka boleh memberi peluang pekerjaan kepada sekitar 10 orang dengan nilai keuntungan mereka selama 1 bulan tu $2,500 dalam keadaan pasaran Gaza yang tertutup dan sebagainya. Alhamdulillah mereka boleh melakukan itu. Jadi itulah perkembangan Cinta Gaza Malaysia yang hari ini kita masih lagi berpegang dan mengharapkan dituruti orang kata langkah tersebut. Kita belajar daripada orang yang lebih baik dan lebih berkesan daripada kita. Kita harapkan orang juga boleh belajar daripada kita. Bukan sahaja NGO tetapi juga donors kita yang nak memberi, pastikan memberi kepada projek-projek mapan dan lestari yang boleh berkekal dan memberi manfaat. Bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga manfaat pahala kepada kita yang berterusan. InsyaAllah. Belum habis lagi
Kita rasa macam Tuan Nadir berceramah kan. Saya rasa mood Tuan Nadir bila bercakap tentang Palestin dia macam mood berceramah. Itu memang kita tak boleh nak elak. Tapi kalau bercerita biasa okey je. Tapi bila masuk bab Gaza dia mood berceramah. Kan rasa macam saya kena ceramah kat sini kan. Kemudian kita melihat juga setelah kita lihat dinamisme ataupun pergerakan kita dengan NGO luar dan impact kepada apa yang kita jalankan di Gaza. Saya rasa Tufan Al-Aqsa adalah antara benchmark bagi CGM dengan penglibatan kerjasama dengan kerajaan. So dengan Ops Ehsannya, kemudian My Aqsa Defendersnya. Tuan lihat bagaimana sinergi antara NGO dan kerajaan dalam mendepani isu di Gaza? Macam inilah Syami. Dah suka mood lah. Sebenarnya bila kita bercerita tentang sinergi di antara kerajaan, NGO dan sebagainya, kita memahami bahawa NGO tu dinamakan NGO kerana dia adalah NGO. Maksudnya dia tidak dinamakan sebagai government organisation. Dia non-government organisation. Maksudnya dia ada beberapa kelebihan yang mungkin tak dimiliki oleh kerajaan. Dan kerajaan pastinya mempunyai kelebihan-kelebihan yang jauh lebih besar sebab mereka memegang puncak kuasa. Tetapi NGO ni dia disebut sebagai third force ataupun third sector, melengkapi kerajaan dan juga melengkapi pihak corporate ataupun bisnes, kerana kita mempunyai juga peranan yang besar dan peranan kita sangat-sangat memberi kesan kepada apa yang berlaku di dalam negara kita dan apa yang melibatkan hubungan bersama-sama dengan negara luar lah. Dan kita mempunyai upaya untuk menggerakkan projek-projek kita, tindakan-tindakan kita tanpa kita terikat dengan birokrasi, tanpa kita terikat dengan rasa takut terkesan dengan hubungan dan sebagainya. Dan sebab itulah kita melihat bahawa hubungan dan sinergi di antara kerajaan dan juga NGO sangat-sangat penting. Kerajaan dia mempunyai laluan dia, NGO mempunyai laluan dia. Kerajaan mempunyai kaedahnya, NGO mempunyai kaedahnya sendiri. Dan pastinya yang boleh mengikat kedua-duanya untuk melaksanakan kerja dengan terbaik ialah bila mana kita mempunyai matlamat yang sama, kita mempunyai pendirian yang sama, kita bergerak di atas humanitarian values yang sama. Ketika itu pastinya kerajaan pun boleh mengendorkan mungkin sedikit birokrasinya ataupun kaedah-kaedah pelaksanaan kerjanya. Pada masa yang sama NGO pun dia boleh meningkatkan taraf kerja yang dilakukan olehnya, transparansi dan integritinya, supaya kedua-duanya boleh bergerak secara selari. Dan saya rasa contoh ataupun untuk kita melihat sinergi ini berlaku dengan begitu baik masih lagi agak susah berlaku, ataupun negara-negara yang saya nampak masih lagi susah untuk mengikat hubungan yang sangat-sangat baik bersama-sama dengan NGO, antara NGO dan kerajaan. Ini sebab kekangan-kekangan yang kita sebutkan tadi. Tetapi mungkin ada negara yang boleh kita contohi adalah negara US itu sendiri, yang mana hubungan di antara kerajaan dan juga NGO adalah sangat-sangat baik, dari segi pantauannya, dari segi undang-undangnya, dari segi macam mana dia boleh memberi kesan dengan lobbyingnya kepada polisi yang dibuat oleh kerajaan dan sebagainya lah. Jadi Malaysia ni kita pun tahu platform kemanusiaannya masih lagi di peringkat membangun. Kita masih lagi orang kata bayar tadika nak masuk sekolah rendah lah. Baru bertatih. Baru bertatih. Kalau nak compare dengan negara-negara lain yang sudah matang, dah masuk usia belia, sikit lagi nak mati dan sebagainya. Jadi perjalanan kita masih lagi jauh. Faham. Maksudnya dari sudut kerjasama kita antara kerajaan dan NGO di Malaysia, kita belum dapat sinergi dengan baik. Mungkin sebab kita melihat antara isu yang timbul seminggu dua ini adalah berkenaan dengan bagaimana warga Gaza yang berada di Wisma Transit dan seumpamanya. So kita di peringkat NGO pun tidak ada jawapan terhadap apa yang berlaku dan tidak ada langsung sebelum ini hubungan antara kita dengan mereka. So kita tak tahu apa yang berlaku di dalam. So itu antara situasi ataupun suasana kita di Malaysia. Itu kita kena faham lah. Tetapi kalau kita bercakap tentang Palestin, itu adalah benda yang paling kuat boleh mengikat orang kata hubungan di antara NGO dan juga kerajaan tu. Biasanya lah, walaupun kita sebutkan ada je agensi-agensi kerajaan yang masih tak menerima kita sebab perbezaan politik ke perbezaan pemahaman dah
benda-benda ni yang mereka tak boleh nak kesampingkan. Pada masa yang sama NGO pun sama juga, dia ada perangai yang sama, tak boleh bekerja sama dengan kerajaan dan sebagainya. Benda-benda ni Palestin adalah benda yang saya rasa paling boleh mengikat di antara kedua-duanya. Kalau kita nak sebut isu lain, isu pelarian secara am ke, ataupun isu kemiskinan ke, kita nak bantu orang yang bukan orang Palestin ke, dia akan berdepan dengan 1001 pertembungan. Tetapi untuk isu Palestin, alhamdulillah kita boleh bersatu sehingga ke tahap yang saya rasa sangat-sangat baiklah. Baik Tuan, kita selesai dengan organisasi. Mari kita beralih kepada keluarga. Pengalaman sepanjang setahun Tufan Al-Aqsa, ada hari yang kita lihat Tuan sendiri tak dapat berhubung dengan mereka di sana. Perasaan Tuan ketika itu, ketika mereka berada di sana dan Tuan berada di sini, memasuki bulan kedua, bulan ketiga peperangan, apa yang bermain di dalam fikiran, dalam jiwa Tuan pada ketika itu? Pertamanya kita sebutkan bahawa kita adalah manusia biasa. Maksudnya kita berdepan dengan orang kata gelombang-gelombang perasaan bila ia datang. Kita rasa lemah, kita rasa bersendirian dan sebagainya. Tetapi kita cuba untuk mengikuti rentak orang-orang Palestin dalam mereka berdepan dengan konflik ataupun isu-isu seperti ini, iaitu mereka meletakkan diri mereka di dalam the worst possible scenario. Dalam erti kata lain, bila mereka nak tidur malam contohnya, mereka akan membayangkan, okey, esok ni keluarga aku semua akan mati syahid, rumah aku kena bom, kereta aku pun dah kena sepahan roket, dah tak boleh berjalan. Dia letakkan diri dia dalam worst case scenario. Bila dia bangun daripada tidur, dia dapati itu berlaku, maka dia boleh ucapkan Alhamdulillah. Tetapi kalau itu tak berlaku, maksudnya apa yang menguji dia tak seteruk yang dia sangkakan, maka lagilah dia boleh ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab dia dah membayangkan benda tu berlaku, tiba-tiba tak berlaku pula. Jadi Alhamdulillah. Kita ni cara kita berfikir mungkin, kita bayangkan kita nak pergi office, kita tak nak jam, kita tak nak hujan, anak kita tak mengamuk bangun pergi tadika, sampai ke office, bos tengah tunggu depan pintu, bagi kita air teh yang dah siap dibancuh, kemudian bilik pun dah sejuk apa semua, kita pun duduk tinggal nak mulakan kerja. Bila kita tengok salah satu benda tu tak berlaku, maka kita akan kata, oh tak boleh lah, hari aku ni rasa macam teruk, aku rasa ni bos aku dia tak buatkan teh untuk aku pun, ataupun anak aku ni mengamuk pula dah nak pergi tadika, kan. Cuba kalau kita ubah mindset kita, okey, hari ni adalah hari paling buruk aku rasa akan berlaku. Ni dari segi otak je lah, jangan kita bagi mood kita ikut kita punya mindset setting tu. Bos aku mungkin dia tak berdiri pun bila aku datang, aku punya aircon pun belum lagi dipasang, masuk bilik kena berpeluh dulu, sejam baru boleh mula bekerja. Anak aku pun dia akan guling-guling ni dekat tangga, kereta aku pun akan accident, tayar tercabut satu. Sekali sampai dah keluar daripada rumah semua, tayar tak tercabut, anak tak berguling, bos siap belikan makanan, aircon je tak pasang. Kita pun kata, oh Alhamdulillah, punya aku sangka 10 benda buruk, rupa-rupanya 9 je yang, satu je yang buruk, 9 tu tak buruk. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Jadi itulah yang diajarkan oleh orang Palestin kepada kita. Itu yang kita sebut tu, maksudnya untuk menguatkan diri kita. Tetapi pada masa yang sama, kita pun tak boleh nafikan, saya pun tak boleh nafikan, contohnya masa kita keluar negara sebelum daripada ni. Seingat saya masa tu kita dalam conference di Geneva. Saya rasa nak pergi ke Geneva masa tu. Dalam perjalanan balik tu saya berhubung dengan ahli keluarga saya, bercakap video. Jarang saya call video dengan dia. Call lepas cakap dengan Haurat, dapat cakap dengan Qamar, tiba-tiba terputus video masa tu. Dan bila terputus tu, selepas tu kita mula untuk berhubung semula. Dia kalau terputus tiba-tiba ni, sama ada memang elektrik dengan internet terputus, ataupun rumah keseluruhannya kena bom. Tu je dua option yang ada di Gaza. Jadi masa tu kita duk membayangkan apa sebenarnya yang terjadi dengan family aku. Dan dalam tempoh tu dia berlaku selama 7 hari. 7 hari tak dapat lagi berhubung dengan keluarga. Tak tahu lagi apa yang berlaku pada mereka. Apa yang kita boleh buat ialah kita setiap hari membuka video, membuka gambar-gambar di laman-laman Telegram channel dan sebagainya, berita-berita ini untuk kita tengok, oh muka anak aku ke bukan muka anak aku. Ada, saya tak boleh nafikan dalam beberapa kali peristiwa tu, kadang-kadang kita ternampak, ni macam baju anak aku ni, kita balik muka tu tengok betul-betul, oh Alhamdulillah bukan anak aku. Ataupun kita tengok, ni macam muka isteri aku je ni,
Tapi kita tengok rupanya kawasan lain insya-Allah bukan isteri aku macam tu. Jadi benda-benda tu memang berlaku pada kita lah. Dan pastinya mereka yang berada di sana pun mereka berdepan dengan situasi yang lebih teruk. Isteri saya dia sendiri ceritakan dia kalau duduk bersama-sama pada waktu malam dan bom sedang jatuh di sekeliling mereka, dia takut nak pergi ke tandas. Sebab takut kalau dibom tiba-tiba dia mati seorang diri kat tandas, ahli keluarga dia tak mati ataupun ahli keluarga dia semua mati, dia tinggal seorang hidup lagi, macam itulah. Jadi perasaan itu ada, tetapi yang perlu kita jelaskan sehinggalah ke saat-saat terakhir ataupun jam-jam terakhir ahli keluarga saya dibawa keluar daripada bumi Gaza, dibawa keluar daripada bumi Gaza, kita masih dengan keputusan untuk memastikan mereka kekal dan bertahan dalam bumi tersebut. Perasaan waktu mereka berada di depan mata? Pertama sekali mungkin yang tak ikut perkembangan masa tu, ahli keluarga saya ni kita dah bincang ataupun kita dah orang kata apa, berbincang lama untuk memastikan mereka kekal di dalam bumi Gaza masa tu. Dan mereka pun masa mereka berpindah daripada sebelah utara Gaza sampailah ke bandar Gaza, ke selatan Gaza tu, saya pun tak tahu. Saya call balik dengan isteri saya, dia maklumkan saya dah berada di Khan Yunis, di rumah sekian. Dan saya pun terkejut masa tu mereka boleh buat keputusan untuk daripada berpindah daripada bandar Gaza pergi ke Khan Yunis. Dan bila saya tanya kepada dia, dia maklumkan bahawa keputusan itu memang dibuat pada saat itu juga. Allah bagi dia ketenangan, Allah campakkan ke dalam hati dia hidayah, pindahlah ke sebelah selatan Gaza. Dan mungkin juga nasib mereka baik sebab mereka berpindah tu selepas 3 minggu berpindah ke Khan Yunis. Rumah tempat mereka berlindung sama dengan isteri, dengan keluarga sebelah isteri sampai 60 orang tu dibedil dengan 3 buah roket. Dan 5 orang ahli keluarga sebelah isteri saya mati syahid lah, semuanya kanak-kanak. Jadi mereka dah ada di Khan Yunis, mereka berpindah pula ke Rafah selepas 3 minggu di Khan Yunis, sebab Khan Yunis pun diancam untuk dilakukan serangan melalui jalan darat. Dan mereka duduk di Rafah tu, alhamdulillah, kalau dalam bahasa isteri saya tu, seolah-olah Allah angkat mereka daripada Khan Yunis dengan tangannya dan diletakkan di Rafah. Sebab dalam perjalanan tu ada orang tumpangkan dengan kereta, dia tak nak ambil bayaran. Lepas tu disampai kat sekolah, nak duduk dalam khemah, tiba-tiba pengetua yang jaga kem pelarian tersebut, dia kata tak boleh duduk kat khemah sebab kalian tak ada orang lelaki dewasa. Jom tumpang duduk kat rumah aku. Dan mereka tumpang duduk kat rumah orang tu pula, diberikan semua kelengkapan yang mereka perlukan. Makanannya dibawa, tilamnya, selimutnya, jaket untuk musim sejuk dan sebagainya, semua ni diberikan kepada mereka sampai ke pintu depan rumah. Dan mungkin itu adalah berkat doa Palestin yang mendoakan kita sebab kita buat kerja-kerja membantu mereka ini, ataupun doa kawan-kawan yang baik yang berada di bumi Malaysia inilah. Dan selepas itu kita berdepan dengan isu komplikasi pernafasan Ibrahim. Jadi Ibrahim ni mungkin sebahagian pendengar maklum, dia lahir tahun 2021, lahir dalam keadaan 3 minggu duduk di NICU. Dia pernah berdepan dengan masalah kesesakan nafas beberapa kali, termasuklah satu malam tu dia tak boleh bernafas langsung, dan saya mendukung badannya yang terkulai ketika itu masuk ke dalam kereta bersama-sama dengan isteri. Dan masa tu Naim yang memandu kenderaan ke ward emergency dalam keadaan macam orang gila dia bawa masa tu. Dan dalam perjalanan tu isteri saya tiba-tiba dia minta dekat saya Ibrahim, dia kata bagi saya lah pegang Ibrahim, saya nak kalau dia menghembuskan nafas dia yang terakhir masa tu, dia ada di dalam pelukan saya lah. Jadi saya pun bagi Ibrahim kepada dia. Tapi alhamdulillah kita sampai ke emergency dan kita pergi ke doktor buat emergency bantuan pernafasan dan sebagainya, dan Ibrahim bernafas semula masa tu. Jadi Ibrahim ni dia memang fragile sikit, dan mungkin sebahagian kalian tahu dia adalah anak istimewa. Dan alhamdulillah dia bertahan sampailah kepada hari-hari terakhir sebelum mereka keluar daripada bumi Gaza, berdepan dengan masalah pernafasan banyak kali. Dan kita takut masa tu tak sempat dikejarkan ke hospital, sesak nafas di tengah malam, kena pergi ke hospital. Saya mengambil keputusan untuk berjumpa dengan PMX dengan bantuan sahabat-sahabat kita daripada MAPIM, daripada PMO. Alhamdulillah mereka maklumkan bahawa misi ini boleh dilakukan tetapi sangat-sangat sukar. Sebab kita tahu mereka nak keluar ke Mesir pun perlukan kebenaran daripada pihak Israel itu sendiri. Dan alhamdulillah mereka akhirnya berjaya keluar. Dalam keadaan saya pun tak menjangkakan mereka boleh keluar pada saat itu. Tiba-tiba saya dapat satu panggilan daripada PMO yang meminta saya berada di lokasi sekian-sekian pada waktu sekian-sekian. Saya pun pergi ke sana
dan alhamdulillah saya melihat 2 bas hitam sampai masa tu, dan bila sampai tu pintu terbuka, dan saya mendapati dalam kenderaan tu ialah Haura Qamar dan juga isteri saya lah. Jadi masa tu pun mereka melompat melihat ayah yang sudah lama tidak ditemui, dan saya pun alhamdulillah rasa sangat-sangat gembira ketika itu. Tetapi mungkin selepas daripada tu mereka pun agak menyesal sebab mereka balik ke Malaysia, sebab masa tu malam hari terakhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan, mereka sampai tu sekitar pagi. Kemudian petang tu diminta untuk berada di tempat tertentu untuk ditahan sementara. Saya berada bersama-sama dengan mereka lah, dan akhirnya kami keluar. Malam tu juga kami balik ke Terengganu. Dia orang ni tak biasa musafir, tiba-tiba kena melalui 6-7 jam perjalanan balik ke Terengganu daripada KL. Tapi tak jam Time tu ada juga jam. Jam jugalah sebab dia malam terakhir malam sebelum raya. Kemudian kami duduk kat Terengganu 2-3 hari. Dia melalui pula perjalanan 12 jam melalui Gerik untuk sampai ke Penang. Sebab kami balik ke Penang pula masa tu. Dan dalam perjalanan tu jumpa gajah dan sebagainya. Seronoklah mereka kan masa tu. Tapi selepas ni kalau sebut Terengganu je kepada dia orang, dia automatik angkat tangan, kata saya tak nak ikut. So ada penyesalan juga bila balik ke Malaysia. So begitulah cerita berkenaan dengan keluarga Tuan Najib. Saya kira cerita ini pun Tuan Najib banyak sebut di tempat lain dan seumpama, tapi untuk pendengar kita di CGM, kita minta Tuan Najib untuk ceritakan juga. So Tuan, selepas setahun Tuan Al-Aqsa, way forward CGM dan Gaza selepas perang, walaupun kita tak tahu lagi bila perang akan berakhir, apa way forward CGM dan apa yang kita akan lakukan di Gaza kalau perang ini berakhir? Baik, kita telah melalui 1 tahun genosid, dan genosid ini telah membuktikan bahawa kuasa Islam sangat-sangat lemah. Peranan orang Islam dalam menghentikan genosid tidak berjaya. Kita sebutlah macam mana pun, pusing macam mana pun, dia tidak berjaya. Dan kita melihat bahawa kegagalan tersebut bukan sahaja terletak pada kita sebagai kuasa Islam, tetapi juga pada sistem antarabangsa politik yang ada, yang kononnya mendukung demokrasi dan sebagainya, tidak berjaya untuk menghentikan genosid dan membantu mereka yang dizalimi dan dijajah di bumi Palestin pada saat ini. Sebab itulah kita melihat untuk masa hadapan, CGM selain menyalurkan bantuan kepada mereka yang berada di dalam bumi Palestin, mempunyai peranan dan tanggungjawab sangat besar di dalam bidang advokasi untuk membawa wave yang sudah sedia terbentuk dengan banyaknya nyawa yang hilang di dalam bumi Gaza pada hari ini ke hadapan. Ramai orang yang fokus mungkin kepada perkembangan yang berlaku di US. Ramai orang yang memfokuskan perkembangan yang berlaku di France contohnya, ataupun di Germany. Tetapi tak ramai yang fokus kepada negara-negara kecil yang juga memberi impak melalui undian mereka, contohnya di Ungar. Dan saya rasa banyak negara contohnya yang terlibat dalam masih menyokong Israel pada hari ini ialah contohnya negara-negara Pacific Islands. Kita tengok Fiji, kita tengok ialah negara-negara lain yang ada di sebelah Pacific Island, mereka masih lagi menyokong Israel, Samoa dan sebagainya. Sebab itulah kita dalam tempoh 1 tahun ini, kita sempat berjumpa dengan ramai rakan-rakan kongsi kita di luar daripada bumi Palestin di beberapa konferensi antarabangsa yang kita hadiri, dan kita mula membina hubungan dengan negara-negara ini. Bermakna kita mempunyai laluan insya-Allah untuk meluaskan jaringan kita di Pacific Islands, di Tajikistan, di negara-negara lain, di Afrika contohnya. Dan peluang ini akan kita ambil untuk kita buat kerja-kerja serampang 2 mata. Kita memilih negara yang pertama sekali memang memerlukan kepada bantuan kemanusiaan. Kita akan berikan bantuan kemanusiaan dan dakwah sebagaimana yang kita buat di tempat-tempat yang sebelum daripada ini. Dan pada masa yang sama, kita juga membuka ruang ataupun meneroka tempat-tempat yang rakyatnya masih boleh ditarik untuk mengenali Palestin dan mengenali kezaliman yang sedang berlaku di Palestin. Mungkin negara-negara ini terlalu terikat dengan media daripada barat, contohnya tidak ada media alternatif, tidak ada orang yang membawa agenda tersebut di dalam bahasa mereka dan sebagainya. Mereka tak faham dan tak tahu apa yang sedang berlaku. Sedangkan kalau dilihat dengan mata kasar pun sudah menampakkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi insya-Allah dalam tempoh yang terdekat ini, bersempena dengan 11 tahun Persatuan Cinta Gaza Malaysia, kita akan meneroka 11 buah negara baru, tambahan kepada 11 buah negara sedia ada yang sedang kita laksanakan projek-projek di sana lah.
Gaza selepas perang tuan? Gaza selepas perang adalah persoalan yang mempunyai 1001 tanda tanya. Soalan yang pertama sekali ialah bila tamatnya peperangan tersebut. Soalan kedua, siapa yang akan memerintah bumi Gaza tersebut selepas tamatnya peperangan. Soalan ketiga, adakah NGO masih lagi dibenarkan untuk berfungsi. Tetapi kita insya-Allah mempunyai jawapan kepada setiap apa yang telah disebutkan tersebut. Contohnya kalau diperintah oleh kuasa-kuasa yang tidak membenarkan kita kembali ke bumi Gaza, insya-Allah sahabat-sahabat kita yang berada di dalam masih lagi boleh melakukan kerja-kerja tersebut. Dan saya rasa projek yang kita dah bincangkan bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain selepas daripada tamatnya genosid ke atas Gaza adalah projek-projek juga yang berimpak tinggi. Antara projek besar kita ialah untuk kita membangunkan bandar wakaf Malaysia yang pertama di dalam bumi Palestin, yang mana kita mempunyai peranan yang besar di dalam bandar wakaf tersebut untuk kita menggerakkannya melalui satu perbadanan, yang mana perbadanan ini juga melibatkan projek kedua yang terbesar juga di bumi Gaza, iaitu satu projek yang disebut sebagai Malaysia Tower, yang akan mempunyai ruang untuk penjagaan, ruang untuk office yang beroperasi daripada luar negara dan juga daripada dalam Gaza itu sendiri, dan juga kawasan residence untuk penduduk-penduduk menyewa, dan itu akan menjadi satu projek sustainable yang akan membolehkan kita mendapatkan pulangan jutaan shekel ataupun jutaan ringgit juga dalam masa 1 tahun. Jadi sebenarnya banyak projek yang sedang kita rangkakan untuk kita laksanakan, dan dananya pun telah tersedia, cuma kita menunggu peluang untuk kita melaksanakan kerja-kerja tersebut. Baik. Terima kasih banyak Tuan Nadir bersama dengan kita hari ini. Semeja bersama CGM setahun Tufanul Aqsa. So kita look forward kepada apa yang akan berlaku di masa hadapan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan pada hari ini walaupun mejanya 2. Nanti kita tambah meja lagi, insya-Allah.